Assalamualaikum. So work from home, kita akan dengar banyak suara anak-anak, suara mak. So nothing much we can do. I nak share cara untuk awak melunai. I got a PM. I dapat PM satu daripada kawan Facebook I. Dia tanya, okay, soalan dia, saya ada anak 3 orang. Paling kecil bulan 8 ni nak masuk 2 tahun. Bersalin rapat-rapat jugalah, sulung normal, kedua dan ketiga Caesar. Saya tak ada urut, tak ada apa-apa perawatan. Perut saya ni kalau macam contoh makan jagung atau minum sejuk mesti jadi buncit, membesar. Lepas tu ni ada penyakit baru, sakit kat tumit pula. Ada tak cara nak rawat benda-benda ni? Okay. So semua orang sedia maklum, bila kita ni dalam pantang, kita tidak menjaga. Okay, menjaga one thing lah. Maksudnya kita jaga pemakanan. Kedua, kita tak buat rawatan. Yang ketiga, ada tak kita makan herba? Sebab bila bersalin, badan kita sakit. Jangan menidakkan benda tu. Badan kita sakit, macam mana kita sakit demam semua, tapi ni sakit bersalin. Kita tetap melalui proses bersalin. Walaupun ada setengah orang cakap, oh, saya normal lah tu perempuan bersalin, lepas tu boleh bercakap, bergelak, berdiri, berjalan kan. Bagi diorang perempuan tu melalui frasa yang normal, tapi tidak, kita masih dalam frasa kesakitan. Jadi bila sakit, kita perlukan herba untuk merawat. Kadang-kadang ada wanita tidak mampu berpantang sebab kadang-kadang tak ada support system daripada orang sekeliling. Contohnya mak dia tak reti pantang, mak mentua dia tak percaya pantang, suami dia rasa pantang tu renyah. Jadi bila orang keliling mula mempertikaikan, apa saya nak berpantang-pantang? I tengok my mum tak pantang, elok je. So isteri pun terpaksa akur lah. Dia terpaksa lah, tak boleh nak minta, nak request lauk yang selamat untuk dia makan. Dia makan je lauk. Orang makan sambal, dia pun makan sambal. So sambal ni, kalau orang tanya kenapa sambal tak boleh ke ais, cili ni dia berangin. Kan, bloated. Bila jadi macam tu, ada setengah wanita dia nak berpantang, tapi disebabkan support system dia tak ada, jadi dia tidak dapat berpantang dengan baik. Okay, so sesiapa yang dah terlanjur tidak berpantang, tidak amalkan herba di dalam pantang, tidak melakukan apa-apa rawatan di dalam pantang, termasuklah berpantang keguguran. Ais dah list kan? Sebab yang ni yang paling senang lah orang kena. Sakit sendi, maksudnya menyucuk-nyucuk dekat setiap sendi kan. Okey, sakit lutut, okey, mood swing. Ni sangat-sangat ketara. Siapa yang tak makan herba dalam pantang, ini sangat-sangat ketara. Kita akan nampak, kenapa aku lepas bersalin kali ni aku senang sentap? Kenapa lepas bersalin aku senang marah anak aku? Sedangkan dulu aku ni sayang anak-anak aku. Benda kecil pun akan jadi isu besar. Kenapa? Lepas tu ada lelehan sulit. Lelehan sulit ni adalah di mana dia bukan keputihan, okey, dia bukan kencing, tetapi air kadang-kadang air tu berbau busuk. Air tu keluar meleleh di celah farash dia. Sampai basah panty sampai dia kena bertukar panty liner setiap 1 jam. Kunci belikat ni selalu sekarang orang dah rasa, dia akan start dengan medu. Dia akan kunci belikat. Belikat tu dekat tali bra kita tu, dia ada satu macam ada benda macam menyucuk kat situ tau. Bila nak tarik nafas sakit. Bila benda tu dah menyucuk dekat belikat kat sepanjang tali bra tu, bila nak tarik nafas susah, dia risau, dia akan pergi ke emergency. Dan selalunya dia akan request lah ECG, minta cek jantung. Sebab benda tu macam dekat dengan dada kan. And then migraine chronic. Migraine chronic ni maksudnya dia punya sakit kepala tu sangat-sangat ekstrim. Dia silap makan sikit, kena hujan sikit, dia punya ekstrim. Sedangkan sebelum dia bersalin, dia seorang wanita yang sangat kuat. Dia tak senang demam, tak senang sakit. Tapi lepas berpantang, lepas bersalin, kenapa dia senang hidap migrain, demam, sakit sendi, sakit urat? Kenapa? Itu adalah tanda-tanda di mana bila kita lepas bersalin, kita tidak menjaga badan kita dengan sebaiknya. That's why badan kita dah bagi signal, I'm sakit ni, aku sakit ni. So macam mana kita nak rawat? First, Kak Ais cadangkan 6 bulan pantang balik. Pantang makan macam pantang bersalin. Sebab tu saya kata, kalau kita ni pantang 44 hari lepas bersalin, kita dah settle. Tapi kalau yang tak berpantang makan, lepas kita dah bersalin, kita kena melunai, kena pantang daripada 6 bulan hingga setahun, sampai badan kita dah rasa selesa balik. Bila kita pantang makanlah sampai setahun. Ada setengah orang tu it takes 1 year baru dia rasa badan dia selesa. So terpulang pada korang. So kalau pantang makan ni macam mana ke Ais? Siapa yang tak boleh makan? Tak boleh makan. Okay, you hanya boleh makan sawi, ulam-ulam yang selamat, buah makan apple dengan orange. Tak boleh makan buah-buah tempatan. You kena makan balik macam lauk macam tu lah. Ikan tak boleh makan ikan yang tinggi histamin. Kena cari ikan, kena pilih ikan ni dalam pantang. Tenggiri, siakap, selar,
ikan merah, okay. Ya, sebab apa? Benda tu akan trigger. Benda tu akan trigger. So, pantang makan 6 bulan hingga setahun. First. Yang second, rawatan. Rawatan macam biasalah, you go mana-mana bidang, request for urut bersalin. 3 hari, lepas tu seminggu sekali, okay. Lepas tu, of course, minuman sejuk, berais you tak boleh makan. Okay, sejuk dengan berais you tak boleh makan. And then, baru you start makan herba. So, herba apa yang sesuai you makan untuk the NR. Untuk NR, saya cadangkan you makan balik paitu Natal. Paitu Natal, you makan 2 ke 3 biji mengikut pada tahap kelawasan. Kalau you makan tak lawas, you boleh top up dengan Phyto Cleanse Plus, tak ada masalah. Contohnya, bila you makan 3 biji Natal, you tak buang yang besar, you makan 2 biji Natal dan campur dengan 1 biji Phyto Cleanse Plus, okay? Dan you makan setiap hari selama 6 bulan. Period tak period, menyusu tak menyusu, amalkan. Kita nak cover balik ni. Kita nak rawat balik kita punya sakit sendi, sakit urat. And then after that, you can consume Acar Harbonica. 1 liter Acar Harbonica. Suam-suam dalam mug, you minum suam-suam 1 liter. And then you ambil spices tea, you bancuh, you letak dalam tumbler. Itu room temperature untuk basahan tekak. So selama 6 bulan tu amalkan 1 liter Acar, 1 liter spices tea. Untuk apa? Untuk kita nak betulkan balik urat saraf ni. Ni makanan ubat periuk untuk inilah sendi, sendi kita, untuk sakit-sakit urat kan. And then you have to go for this jus kunyit. So take my jus kunyit ni, Comat Dinda. Boleh hamalkan sehari 2 sachet. Kalau untuk first time makan selama 14 hari berturut-turut 2 sachet. Ini menyusu tak menyusu, amalkan. Kadang-kadang kita dalam keadaan anak baru 6 bulan kita dah rasa sakit kan. Masa tu kita masih menyusu, amalkan. Sebab bila Kak Ais keluarkan Comat Dinda dulu, Kak Ais are very concerned pasal dia akan mengeringkan susu. Sebab dia ada kunyit dalam ni. So, tapi I dah cakap dengan my kilang, kunyit tu I nak dosage makanan harian. So, bila ramai dah makan Comat Dinda yang masih menyusukan anak, macam ni dia amalkan masa tu anak dia baru 2 bulan, 3 bulan, dia kata tak ada masalah Kak Ais, susu masih keluar macam biasa. Dan ada yang kata susu bertambah, tapi tak ada yang ada bagi tahu yang susu dia berkurangan. So, Alhamdulillah lah. So, Comat Dinda ni, you can tengok dia sachet. So, dia jus kunyit dengan cekur. Rasa dia tak best. Rasa dia memang rasa herbs. Okay, I nak tunjuk kat you. So, saya tak suka makan macam ni sebab dalam dia banyak serdak. Serdak cekur, serdak kunyit. Jadi, dia macam tersekat. Dia lebih tersekat tu, dia akan rasa macam off sikit lah nak makan. So, saya suka tuangkan. Saya selalu makan 2 sachet. 2 sachet sekali makan. So, this is the... Ni kan, ingat tak dulu kalau orang makan jus kunyit kan? Dia suku cawan kan? Okay, see? So, banyak ni. So, this one, you boleh amalkan 14 hari berturut-turut. And then after that, you just continue makan seminggu 3 kali, seminggu 3 kali, seminggu 3 kali. And berhenti masa tengah period. Okay. Dia punya pedas, halia dia yang tersedap. And then manis dia ada. Okay. Yang ni, kalau macam untuk orang kan, takut nak makan. Sebab kalau buat jus cekur, jus kunyit ni selalu orang akan letak asam jawa. Saya tak letak asam jawa. Because why? Asam jawa, amalan harian akan menyebabkan kita senang sakit sendi ya. Banyak orang minum asam jawa tiap-tiap hari, dia akan rasa dia punya lutut dia senang sakit. So, I tak ada letak asam jawa. I ganti dengan gula karbon. Okay. Dalamnya ada moronggai, cekur, garam bukit, sirih, ibu kunyit, madu dan halia. So, this is very straightforward punya produk. So, kalau siapa yang rasa mahal untuk beli, RM60, boleh buat sendiri. Sebab Kak Ais punya produk ni, Kak Ais share dulu resipi. Lepas tu bila dah share, ramai yang cakap, malas lah Kak Ais nak cari. Mana kunyit, cekur pun tak kenal. Kak Ais baru buat. So, korang beli je. Siapa yang tak mampu nak beli, boleh buat sendiri. Resipinya ada So, amalkan Comat Dinda ni selama 2 minggu berturut-turut. So, this is intensif lah secara intensif. Amalkan, pantang makan dan buat rawatan. Rawatan apa yang sesuai Kak Ais? Okay, kita buat urut bersalin dulu. Urut bersalin dengan tuam. Tuam satu badan, urut bersalin. Okay, lepas habis urut tu, pakai lotion diang. Pakai lotion diang Kak Ais, seluruh badan, biarkan berpanas. Orang yang melunai, Kak Ais cadangkan jangan bersejuk, jangan beraircon. Jangan minum air sejuk, jangan minum air ais, jangan makan aiskrim. Jangan mandi air sejuk. Kena mandi air panas sepanjang 6 bulan tu. Yes. Kiranya korang ni memang nak kena overhaul. Korang tak boleh kena sejuk. Lagi korang sejuk, lagi akan sakit badan. So, the best is keep yourself warm all the time. Katakanlah kalau you pergi kerja, tempat kerja terlampau sejuk, you have to wear all the sweaters, kena pakai socks, kena macam orang dalam pantang. Untuk korang yang ada masalah melunai ni, jangan risau, boleh rawat, tak ada masalah.
Okay, and then slowly, gradually you akan perasan. So bila kita pantang makan, okay, especially kalau ada masalah gangguan emosi yang terlampau kronik, Kak Ais cadangkan cut off your white sugar, cut off you punya tepung gandum. Gandum jangan makan, maksudnya no pastry, no bread, no pasta, no anything that from grain. Gandum tak boleh. Is it grain? Yeah. Gluten. It's not grain, it's gluten. So gluten free diet and white sugar free diet helps untuk membantu untuk imbangi you punya hormon dalaman, because kita punya badan ni banyak dirosakkan oleh gandum actually okay, the gluten. So itu saja untuk macam mana kita nak rawat kita punya masalah melunai badan ni. Kalau untuk yang tanya rawatan Kak Ais, kami nak buat rawatan, okay, kami masih lagi menjalankan rawatan ke rumah anda. Spa is closed, but rawatan untuk dalam pantang kami boleh pergi ke rumah. We cover Selangor and KL area. Boleh panggil terapis-terapis bertauliah saya, di mana saya memang train diorang. Saya akan ajar diorang macam mana untuk rawat. Okay. Apa yang penting, korang kena jaga makan. Macam mana korang makan ubat, macam mana korang buat rawatan, tapi korang tak jaga makan, that's it. Sebab apa? Jaga makan lepas berpantang is not that easy. You dah keluar, you nampak orang makan, Kak Ais boleh tak nak makan tembikai sikit? Kak Ais, boleh tak saya nak makan ni sikit? I go select kata, makanlah. Kalau rasa boleh tahan badan tu dengan sakit tu, silakan makan. But to me, kalau I badan dah sakit kan, I memang takkan ni lah, takkan senang-senang lah nak rosakkan badan. Okay, so to those yang belum dapatkan Kuat Dinda, please dapatkan. This is very good untuk kewanitaan very good untuk kewanitaan. You akan rasa lain lah untuk kawasan sulit, untuk tubuh badan. Dia tak ada perapat, kita hanya pakai kunyit je. So disebabkan everything already chaos kat rumah ni, anak pun dah melalak everything. So thank you so much for watching you guys. Thank you so much for watching. Kak Ais doakan untuk setiap wanita, ibu yang dah melalui melunai tu, semoga Allah mudahkan urusan penyembuhan. Dan Kak Ais harap selepas ni bila dah rasa sakitnya melunai tu, next time bila berpantang, tolong jangan discount. Pantanglah elok-elok, pantanglah dengan tertib, pantanglah dengan betul. Sebab apa? Bila mak dah sakit, nampak tak macam mana tunggal langgangnya family. Mak kena sihat, mak kena happy dulu, baru boleh orang kata create satu family yang sangat-sangat positif, sangat-sangat bahagia. Nampak tak? Bila mak sakit, tak ada mood nak berbual dengan anak-anak semua moody, okay? It relates berpanjang-panjangan. So mom, please focus on yourself. Sihatkan diri anda dulu. You have to be happy first. You have to be positive. You have to be healthy. Okay, so thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Be safe. Bye.